Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama yang diberi Sayyidatul Masturah binti Zuhaimi, dan hari ini saya akan membawa satu hadis yang bertajuk Lan yudkhila ahadan amaluhu jannah, yang bermaksud tidak akan masuk ke dalam syurga seseorang itu dengan amalannya. Jika kita tidak masuk ke dalam syurga dengan sebab amalan kita, untuk apakah kita beribadah? Untuk apakah kita berbuat amalan jika kita tidak dapat masuk ke dalam syurga dengan sebab amalan kita? Kita masuk ke dalam syurga dengan sebab apa? Sebelum saya mengupas lebih lanjut mengenai hadis ini, mari kita sama-sama mendengarkan matan hadis ini secara keseluruhannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lan yudkhila ahadan amaluhu jannah. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana illa an yataghammadani Allah bifadlin wa rahmah fasaddidu wa qaribu wa la yatamannayanna ahadukumul maut imma muhsinan fala'allahu an yazdada khairan wa imma musian fala'allahu an yasta'tiba. Maksudnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, tidak akan masuk seseorang itu ke dalam syurga dengan sebab amalannya. Mereka bertanya, begitu jugakah perihalnya dengan dirimu, wahai Rasulullah? Baginda menjawab, tidak. Aku juga tidak akan masuk ke dalam syurga dengan sebab amalanku, melainkan Allah memakaikanku, menyarungkanku, menutupi aku dengan rahmat dan kelebihannya. Maka perbetulkanlah niat dalam ibadah kamu dan perbanyakkanlah amalan kebaikan kamu. Dan janganlah sesekali ada di antara kamu yang mengimpikan, yang mencita-citakan akan kematian. Kerana ada pun orang yang baik, moga-moga dia akan menambahkan lagi akan amalan kebaikannya. Dan ada pun orang yang perilakunya jahat, moga-moga dia akan meminta kepada Allah akan keredaannya. Mari kita bersama-sama mengupas dengan lebih lanjut mengenai matan hadis ini secara lebih terperinci. Hadis ini mengatakan lan yudkhila ahadan amalu jannah, tidak akan masuk seseorang itu ke dalam syurga dengan sebab amalannya. Hadis ini nampaknya berlawanan dengan satu kalamullah yang berbunyi qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Maksudnya, syurga itu akan diwarisi oleh kamu kerana perbuatan yang telah kamu kerjakan. Ayat ini menceritakan bahawa syurga itu akan diwarisi oleh orang-orang yang melakukan kebaikan. Jika kita melihat konteks kedua-dua hadis dan ayat Al-Quran ini, kita mungkin berpandangan bahawa ianya saling bercanggah antara satu sama lain. Akan tetapi, terdapat penjelasan lanjut mengenai konteks kedua-dua ayat Al-Quran dan hadis ini. Konteks hadis ini yang mengatakan lan yudkhila ahadan amaluhu jannah, tidak akan masuk syurga seseorang itu dengan amalannya, membawa maksud tujuan asal kita masuk ke dalam syurga adalah bukanlah kerana amalan kita. Sebaliknya, tujuan asal kita masuk ke dalam syurga adalah kerana rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ayat Al-Quran yang mengatakan syurga itu diwarisi oleh orang-orang yang melakukan amal perbuatan, membawa konteks makna peringkat syurga itu diwarisi oleh orang-orang yang melakukan kebaikan. Seperti yang kita ketahui, syurga itu mempunyai banyak peringkat, dan di mana kita akan dimasukkan dalam setiap peringkat itu adalah bergantung kepada amal perbuatan yang kita lakukan. Semakin banyak amal kebaikan kita lakukan, semakin tinggi darjat kedudukan kita yang akan kita dapati dalam syurga kelak. Syurga yang paling tinggi iaitu syurga Firdaus. Daripada hadis ini, terdapat satu kisah yang menceritakan mengenai seorang abid yang telah hidup selama 500 tahun. Di mana abid ini tinggal? Dia tinggal di atas puncak gunung yang paling tinggi, di tengah-tengah lautan yang paling luas. Dia hidup di situ selama 500 tahun
dan hanya menghabiskan sisa hidupnya hanya beribadah kepada Allah. Satu hari, Abi ini berdoa kepada Allah supaya dimatikan dirinya dalam keadaan sujud. Maka Allah memakbulkan doanya. Dan ketika mana Abi ini berdiri di hadapan Allah, Allah berkata kepadanya, "Wahai hamba-Ku, masuklah ke dalam syurga dengan rahmat-Ku." Abi itu menjawab, "Ya Allah, aku tidak masuk ke dalam syurga dengan rahmat-Mu, tetapi aku masuk ke dalam syurga dengan sebab amal ibadahku. Disebabkan aku berbuat kebaikan inilah, aku masuk ke dalam syurga-Mu, bukan dengan sebab rahmat-Mu, ya Allah." Kemudian Allah berkata lagi, "Wahai hamba-Ku, masuklah ke dalam syurga dengan rahmat-Ku." Kemudian Abi itu menafikan lagi kenyataan yang Allah berikan kepadanya. "Ya Allah, aku masuk ke dalam syurga dengan sebab amalku, ibadahku, bukan dengan sebab rahmat-Mu." Kemudian Allah membalas kembali kata-kata Abi itu, "Wahai hamba-Ku, cukuplah dengan nikmat mataku yang telah ku berikan kepadamu, melunaskan pahala 500 tahun beribadah kepadaku. Ini tidak dikira lagi dengan nikmat-nikmatku yang lain. Dengan sebab nikmat-nikmat yang ku rahmatkan kepadamu ini, dan dengan rahmatku ini jualah, engkau akan dimasukkan ke dalam syurga." Kemudian barulah akur Abi itu akan kenyataan Tuhannya yang mengatakan dia tidak masuk ke dalam syurga dengan sebab amalannya. Bahkan dia masuk ke dalam syurga dengan asbab rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dapat kita simpulkan di sini bahawa janganlah kita berasa bangga diri dengan amalan yang kita lakukan, kerana syurga itu termasuki bukan kerana amalan yang kita lakukan, sebaliknya dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian sahaja daripada saya, Sayyidatul Masturah binti Suhaimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.